Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamanya syukur pada Allah. Sebab syukur ni ulama beritahu makam dia kadang-kadang lagi tinggi pada sabar. Kadang-kadang bila Allah uji kita dengan satu perkara, kita kata sabar ialah nak buat macam mana? Dah kena dah. Nak kata apa lagi? Sabar ialah tuan-tuan. Untuk orang-orang yang diberi nikmat macam saya, macam kita semua dapat duduk dalam majlis macam ni, hadirkan diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, syukur ni benda besar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang siapa yang syukur kata Allah, aku tambah nikmat. Tapi siapa yang kufur, Allah tak kata aku kurang nikmat dia dah. Allah kata ingat azab aku pedih. Azab aku pedih bila? Atas dunia dan lepas mati. Atas dunia tak ada bahagia, lepas mati pun tak ada syurga. Suatu syukur ni benda yang sangat besar. Hari ni kita nak bincang tentang satu perkara juga yang sangat besar, iaitu ukhuwah. Ukhuwah dan neraka. Dahsyat betul. Siapa nak dapat tajuk tadi? Siapa? Ustaz Khair punya kerja ke apa ni? Datuk Rahim. Masya-Allah. Saya tengok subhanallah. Ukhuwah dan neraka. Ukhuwah ni dalam bahasa Arab kita selalu pakai. Akhirnya kita kata ukhuwah. Dalam bahasa Arab ukhuwah ni dia daripada perkataan akh. Kita duk panggil akhi, saudaraku, ukhti. Ukhuwah ni benda yang sangat besar. Dan ukhuwah ni kadang-kadang kita hanya meletakkan keadaan dan kadar dia daripada darah keturunan. Ini abang saya, hadza akhi wa hadza ukhti. Ini abang saya, ini kakak saya. Tapi jauh daripada itu, Nabi SAW memecahkan dinding daripada dinding-dinding yang meletakkan keadaan ukhuwah yang kecil. Nabi memecahkan dinding negara, Nabi memecahkan dinding bangsa, sehingga Nabi menyaudarakan di antara kaum yang bermusuh. Tuan-tuan, 120 tahun Aus Khazraj berperang. Sehingga kan orang hak mai di akhirnya pun tak tahu dah pasal apa mereka perang ni. Tapi disebabkan tok nenek mereka perang, mereka sambung perang ni. Di kota Mekah, Harbul Baisyus 40 tahun. Orang Mekah berperang antara satu sama lain daripada kabilah dengan kabilah. Kabilah dengan kabilah berperang. 40 tahun hadir Nabi SAW. Tuan-tuan, memecahkan benteng perbezaan di antara bangsa, di antara kabilah, mempersaudarakan yang tak ada kena mengena. Apabila digali parit Khandaq, kata Sayyidina Sahal As-Sa' bin Sa'adin radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi gali parit kami pindahkan tanah. Nabi gali parit kami pindahkan tanah. Tuan-tuan, siapa yang bagi idea Khandaq ni? Salman Al-Farisi. Satu orang yang jauh merantau daripada Parsi, Iran, bergerak masuk sampai ke Madinah untuk mencari cahaya hidayah dan akhirnya bertemu dengan Nabi SAW. Dia bagi cadangan untuk gali parit Khandaq yang tak ada idea langsung ketika tu orang Arab Mekah, yang mana mereka pun tak tahu mereka akan berdepan dengan Khandaq. Tapi bila parit Khandaq digali, Nabi dalam keadaan tengok sahabat gali parit, Nabi angkat tangan Nabi doa dengan satu doa, Allahumma la aisha illa al-aishul akhirah. Wahai Allah, tak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Faghfir lil ansar wal muhajirin. Wahai Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa orang Ansar, kau ampunkanlah dosa-dosa orang Muhajirin. Tuan-tuan, ketika tu orang-orang Ansar seronok sangat. Idea daripada Salman Al-Farisi, orang Ansar kata, Salman min ahlina, Salman ni daripada kami. Orang Muhajirin kata, la, bukan, saya Salman min ahlina, Salman daripada kami. Tuan-tuan, daripada jauh Amirul Mukminin Sayyidina Umar yang hadir masa tu, dia kata, Nabi SAW bersabda, aku dengar Salman min ahlil baiti, Salman daripada keluarga aku, Nabi kata. Salman daripada keluarga aku, Nabi kata. Salman daripada keluarga aku, Nabi kata. Salman yang jauh daripada Parsi, Salman yang mana tak ada saudara pun dekat Madinah tu. Tapi Nabi SAW memecahkan benteng bangsa untuk menyatukan silaturahim dengan pertalian iman. Sebab tu tuan-tuan, persaudaraan iman ni lagi besar pada apa-apa, tuan. Pertalian persaudaraan iman yang meletakkan Allah sebagai maksud cinta.
Pertalian ini takkan dapat dikotori oleh apa-apa, walaupun dengan gurauan. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah, satu orang daripada Habsyah, berkulit hitam, dalam keadaan Abu Dhar pula daripada Ghifar, satu orang Bani perompak yang terkenal dengan kekasaran dia. Tuan-tuan, Abu Dhar bergurau dengan Bilal. Abu Dhar bergurau. Dia kata apa? Ya banatas sauda, wahai anak perempuan hitam. Tuan-tuan, kalau orang panggil kita hitam, kita marah walaupun kita hitam. Tapi ini bukan panggil kita hitam, ni panggil anak perempuan hitam. Mak kita hak hitam. Tuan-tuan, kalau kita macam mana? Kita dah buat macam cerita Piramliyah ni, kepala bapak aku tu kepala bapak hang. Pijak. Tuan-tuan, pada Abu Dhar benda tu gurauan yang biasa. Tapi pada Nabi SAW yang ada dekat situ, kata Abu Dhar, aku tengok Nabi. Bilal tak kata apa, tetapi wajah Nabi merah. Berubah wajah Nabi SAW. Sehingga kan Abu Dhar kata, aku bagi salam kat Nabi, aku tak tahu Nabi jawab ke tak salam tu. Abu Dhar risau. Nabi kata, wahai Abu Dhar, masih lagi ada sifat jahiliah dalam diri kamu yang aku usaha untuk buang daripada orang Arab ni. Ada lagi kat kamu ni, Abu Dhar. Abu Dhar dengar tu, dia letak kepala di atas tanah. Dia kata, wahai Bilal, pijak aku. Bilal, pijak aku. Tuan-tuan, mereka mencintai kerana Allah. Mereka melihat kebaikan saudara mereka. Apa firman Allah? Tuan-tuan, orang-orang yang mempersatukan hati, mempersatukan hubungan ni, mereka ni siapa dia? Mereka ni ibadur Rahman. Mereka ni hamba-hamba Ar-Rahman. Allah sebut siapa dia ibadur Rahman? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di atas muka bumi, Allah rendah hati dia. Dia tak rasa dia orang hebat. Dia tak rasa dia seseorang. Dia tak rasa dia berpangkat. Dia tak rasa yang dia ada kemewahan. Dia cuma rasa yang dia ni hamba kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia berjalan dengan rendah hati dia. Bukan tu saja. Ibadur Rahman ni apa dia? Wa idza qatabahumul jahilun. Tak kala dia berdepan dengan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang mana kehidupan mereka untuk dunia sehingga kan mereka tak pedulikan persaudaraan ni. Yang mereka tahu apa mereka dapat pada dunia itu terbaik untuk mereka. Yang mana kalaulah perkara ni, dunia ni perlu untuk memutuskan persaudaraan, mereka mendahulukan dunia walaupun terpaksa diputuskan persaudaraan. Wa idza qatabahumul jahilun. Allah kata orang-orang ibadur Rahman ni, mereka berjalan dengan rendah diri dan mereka bila terserempak berdepan dengan orang jahil, mereka tak membalas kejahilan tu dengan kejahilan. Mereka kata qalu salama. Mereka kata sejahtera, kebaikan untuk kamu. Mereka tak balas keburukan dengan keburukan, mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Bukan tu ya. Allah sambung, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Malam-malam berlalu daripada kehidupan mereka dalam keadaan sujud dan qiyam mereka sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka jaga hubungan dengan orang bukan sebab siapa orang tu, bukan sebab pangkat orang tu, bukan sebab kebaikan yang ada pada orang tu, yang kalau kita kawan dengan dia kita pun dapat kebaikan tu. Tak. Mereka ialah orang yang sepanjang malam mereka jaga hubungan dengan Allah, mencintai orang kerana Allah. Ini orang yang menghubungkan hati dan silaturahim yang benar. Sebab tu tuan-tuan, benda ni bukan senang kan. Bila orang maki kita, kita rasa nak maki balik. Orang penumbuk kita sebiji, kita rasa nak bagi 3 biji kat dia. Tuan-tuan, ini sifat. Dan Islam buang semua ni. Islam hadir untuk buang semua ni. Untuk meletakkan hati kita, melangkah kaki di atas dunia, tetapi risau langkahan terakhir dekat mana? Syurga ke neraka? Sampai pada satu saat kita semua akan berdepan dengan saat tu. Sebab Nabi mempersiapkan sahabat. Tuan-tuan, macam mana ukhuwah sahabat melebihi daripada silaturrahim darah yang mengalir daripada badan mereka. Melebihi daripada persaudaraan mak dan ayah yang sama, sepupu, sepapak, kabilah yang sama. Sehingga kan disebutkan dalam satu riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Satu orang lelaki datang jumpa Nabi SAW, beritahu, ya Rasulullah, aku ni lapar sangat ni. Tuan-tuan, Nabi dengar dia lapar tuan. Tapi
Orang pergi rumah isteri-isteri Nabi cari kok lah ada makanan untuk bawa main, tak ada makanan. Sehingga Nabi buat announcement, siapa nak terima tetamu aku ni? Satu orang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, aku terima dia. Tuan-tuan, lelaki tu pun bukan orang kaya pun. Sahabat tadi bawa lelaki ni, tetamu Nabi, balik rumah dia. Sampai kat rumah, bagi tahu kat isteri dia, wahai isteri ku, ni tetamu Nabi SAW, apa makanan ada kat rumah kita? Buat kelak semua. Tuan-tuan, cek isteri kita tak ada apa bang. Yang ada sikit makanan cukup untuk anak-anak kita. Kata dia, wahai isteriku, tidurkan anak-anak kita. Tidurkan anak-anak kita. Keluarkan semua makanan ni, letak di depan tetamu Nabi SAW ni. Saatgi masa kita tengah duduk tu, kamu bangun buat-buat betul pelita, padam. Kita buat-buat makan, biarkan dia makan. Mereka mendahului orang tu. Isteri dia buat jamu semua makanan tu. Ketika mana mereka duduk nak makan, isteri dia mai betul pelita, padam pelita. Tuan-tuan, mereka buat-buat makan. Malam tu mereka tidur dengan lapang. Mereka tidur dengan lapang malam tu, tuan-tuan. Sehingga Allah redha, sonok sangat apa yang mereka buat ni. Allah redha yang apa yang hadir, yang dilakukan oleh mereka. Turun surah Al-Hashr ayat 9. Yang mana sampai kepada Nabi SAW dari Jibril AS. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ithar, mereka melebihkan, mengutamakan orang lain, walaupun mereka sendiri perlu, walaupun mereka dalam susah, mereka tetap mendahului orang lain. Ini sifat yang Nabi ajar pada orang Islam, ithar. Sifat ni apa dia? Sifat mendahului orang lain, mendahulukan orang lain. Dia lepa dulu, kebaikan untuk orang dulu, kebahagiaan orang itulah bahagia kita. Tuan-tuan, ini hubungan iman. Ini hubungan ukhuwah dengan iman. Kalau tidak, tuan-tuan, kalau bukan kerana Islam hadir, tuan-tuan tengok apa jadi. Rom dan Parsi bergolak dan mereka jatuh kerana kekuatan iman orang Islam. Ukhuwah yang disatukan oleh Nabi SAW meruntuhkan benteng Rom dan Parsi. Semoga hari ini kita nak hadirkan benda yang sama. Sikit lah, tuan-tuan, berkenaan dengan ukhuwah. Dia antara maghrib isyak ni tak boleh lama-lama. Berapa lama, tuan-tuan? Semalam lepas buat pukul lepas isyak, lepas kata ustaz nak berhenti pukul berapa pun tak apa. Tuan-tuan, kalau lepas maghrib pukul berapa ni? Pukul 12.30. Sampai habis bateri kamera kot lah.